Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV, edisi 21 Julai 2023. Kita ke berita utama. Kementerian Kesihatan melarang penggunaan bekas bukan tujuan makanan seperti menggunakan akuarium sebagai medium penyimpanan air. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan berkata, akuarium berfungsi sebagai bekas memelihara ikan dan bukan untuk penyimpanan air bagi tujuan jualan, sekaligus perbuatan itu merupakan satu kesalahan berdasarkan arahan Peraturan 31 Peraturan Makanan 1985. Katanya akuarium diperbuat daripada bahan kaca, akrilik atau plastik dan berkemungkinan mengandungi bahan kimia seperti plumbum selain violates yang boleh larut dalam air seterusnya, mengakibatkan kesan kepada kesihatan. KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan menegaskan perkara itu sebagai merujuk isu tular di media sosial berkaitan penggunaan akuarium sebagai bekas penyimpanan air untuk tujuan jualan baru-baru ini. KKM turut mengingatkan kepada penjual dan pengguna untuk memandang serius tentang keselamatan makanan serta memastikan makanan adalah selamat dan berkualiti untuk semua. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin akan meneruskan tindakan saman terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu pelepasan hutang peneroka Felda. Beliau berkata Anwar gagal mengemukakan permohonan maaf tanpa syarat dan secara terbuka kepadanya dalam tempoh 24 jam seperti yang terkandung di dalam surat tuntutan peguam. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri berkata, siaran akhbar Kementerian Kewangan semalam juga mengesahkan ia berkenaan jaminan kerajaan sebanyak 9.9 bilion ringgit dan bukan pelepasan hutang peneroka Felda sebanyak 8.3 bilion ringgit yang telah beliau selesaikan pada tahun 2021. Semalam Anwar mengemukakan sebahagian dokumen perjanjian Assignment for Financial Service Reserve Account terkait jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda yang telah ditandatangani beliau. Dokumen tersebut dimuat naik menerusi Facebook rasmi beliau melibatkan FSRA 1 beserta arahan pembayaran tahun kewangan 2023. Tak ada terima apa-apa lagi. Itu jawapan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail apabila ditanya adakah beliau sudah menerima notis tuntutan daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berhubung dakwaan fitnah kegiatan mencuri unsur nadir bumi di hutan simpan Bukit Enggang Sik. Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR itu berkata, beliau tidak pernah mengelak daripada menjawab panggilan dan sedia dihubungi pada bila-bila masa. Semalam Muhammad Sanusi memaklumkan telah menghantar notis tuntutan kepada Saifuddin kerana memfitnahnya dalam isu REE dan sistem maklumat rekod jalan raya Malaysia. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu turut menuntut Saifuddin membayar ganti rugi munasabah berhubung kenyataan dakwaan fitnah tersebut yang mendakwa beliau menerima kompaun RM500,000 atas kesalahan mencuri unsur nadir bumi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia diarah bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk membanteras ajaran sesat SIHAQ. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, mereka yang mempunyai maklumat berkaitan kumpulan ajaran sesat yang dibawa oleh Suhaini Muhammad itu juga diminta segera tampil membuat laporan kepada pihak PDRM, SKMM dan Jabatan Agama Islam Melaka. Sementara itu, Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-117 yang bersidang pada 25 hingga 29 Ogos 2020 lalu telah memutuskan bahawa ajaran dan fahaman SIHAQ sebagai sesat menyeleweng daripada ajaran Islam berdasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehubungan itu, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama turut menasihatkan umat Islam untuk tidak terlibat dan menjauhi daripada penyebaran ajaran sesat tersebut. Terdahulu, beberapa video pengikut ajaran sesat SIHAQ tular di media sosial sehingga menimbulkan kegusaran kepada umat Islam di negara ini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi.
Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberitahu sehingga 26 Jun lalu pelepasan hutang peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda yang berjumlah 8.3 bilion ringgit telah dihapuskan oleh Felda dan bukannya Kerajaan Persekutuan. Fahmi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata, dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan telah menandatangani perjanjian bagi akaun Rizab Perkhidmatan Kewangan yang melibatkan bantuan keuangan kepada Felda. Tambahnya perjanjian FSRA bagi penerimaan pertama geran RM950 juta setahun selama 10 tahun daripada Kerajaan Persekutuan untuk penebusan sukuk Felda. Terdahulu Anwar mendakwa hutang peneroka Felda tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu menegaskan pelepasan hutang peneroka Felda sudah dilakukan pada 2021 sekaligus mendakwa tuduhan bahawa beliau tidak melaksanakan perkara itu ketika pentadbirannya adalah tidak benar. Semalam Felda menjelaskan penghapusan sejumlah hutang peneroka sudah dilaksanakan di peringkat badan berkanun itu pada 2021 dan 2022 tanpa penyaluran peruntukan geran daripada Kerajaan Persekutuan. Teka-teki bekas pemain bola sepak kebangsaan yang pernah menyarung jersey skuad Kedah dan Sabah, Badrul Bahtiar, diangkat menjadi calon Perikatan Nasional di Kedah pada pilihan raya negeri 12 Ogos depan semakin menjadi kenyataan. Terbaru, Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, memberi bayangan negeri itu mungkin diwakili 2 bekas pemain bola sepak. Selain mereka akan turut menampilkan 2 ahli akademik bertaraf profesor. Badrul, 35 tahun yang dikatakan ahli PAS, disebut-sebut akan menyarung jersey PN pada PRN kali ini selepas beliau menamatkan kontrak bersama pasukan bola sepak Sabah baru-baru ini. Sementara itu, seorang lagi bekas pemain bola sepak kebangsaan adalah Radi Maddin yang pernah bertanding di Parlimen Pokok Sena pada pilihan raya umum ke-14 5 tahun lalu. Radi disebut-sebut akan dipertaruhkan di Dewan Undangan Negeri Alor Mengkudu, manakala Badrul dikatakan akan bertanding di Dun Bukit Selambau. Namun identiti 2 profesor berkenaan masih menjadi tanda tanya. Beralih ke berita luar negara. 4 adik-beradik di Indonesia mengundang perhatian netizen selepas mendedahkan diberikan nama Indo, Nesia, Tanah dan Air. Berdasarkan hantaran tular di Twitter, salah seorang daripada mereka memberitahu nama tersebut diberikan oleh si ibu demi cinta pada negara Indonesia. Namun nama keempat-empat mereka bukan sekadar terdiri daripada satu perkataan kerana ia turut mempunyai nama lain. Nesia iaitu anak sulung memiliki nama sebenar Nesia Rosalina, diikuti dengan Tanah yang bernama Tanah Dewi Shanti. Anak ketiga pula dinamakan Indo Apriansyah serta si bongsu bernama Airna Fitria Bonia. Keunikan nama 4 beradik itu mendapat perhatian ramai dan menerima pelbagai komen yang positif. Bahkan ada yang menjadikan nama itu sebagai inspirasi anak mereka kelak. Pengunjung sebuah pantai di Argentina terkejut apabila menemui sejenis makhluk dikenali sebagai ikan zakar terdampar dengan jumlah yang besar. Pengunjung pantai El Murtilar di Bandar Rio Grande melihat haiwan ganjil itu atau nama saintifiknya Eurychis unicintus petang Isnin minggu lalu. Haiwan tersebut adalah sejenis cacing sudu yang berukuran kira-kira 25 cm, manakala teksturnya pula digambarkan kenyal dan mempunyai rasa yang masin dan manis. Eurychis menjadi hidangan popular bagi rakyat Korea Selatan, Jepun serta China dan turut dihidangkan di restoran negara-negara tersebut. Haiwan itu dikatakan telah wujud sejak 300 juta tahun lalu selain mempunyai jangka hayat sehingga 25 tahun. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Berita ekonomi. Malaysia diiktiraf negara terbaik di Asia Tenggara dalam Indeks Peralihan Tenaga oleh Forum Ekonomi Dunia baru-baru ini. Indeks tersebut mengambil kira prestasi sistem dan kesediaan negara untuk beralih ke sumber tenaga yang lebih mesra alam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pencapaian itu menunjukkan bahawa Malaysia berada di landasan tepat bagi pengurusan peralihan tenaga yang pantas, selamat dan berpatutan. Selain itu, katanya Malaysia juga mempunyai pelbagai kelebihan strategik seperti lokasi strategik, sumber tenaga yang boleh baharu, pelbagai dan tahap kemahiran tinggi untuk menjadi peneraju serantau dalam bidang peralihan tenaga. Menurut Rafizi, Kementerian Ekonomi akan meluncurkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara Fasa 1 semasa program Invest Malaysia KL 2023 Special Series Anjuran Bursa Malaysia dengan kerjasama CLSA dan Maybank di Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur pada 27 Julai ini. M-Bank menjalinkan kerjasama khas dengan Tesla Incorporated bagi menawarkan pakej kewangan auto menarik untuk rakyat Malaysia membeli kenderaan elektrik EV Model Y Tesla yang dilancarkan secara rasmi di negara ini semalam. Dalam pernyataannya, M-Bank berkata bank tersebut adalah antara dua penyedia pembiayaan pilihan Tesla di Malaysia. Selain turut menjalinkan kerjasama dengan M General Insurance Berhad bagi mengendalikan aspek insurans kenderaan Tesla. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan M-Bank, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir berkata, kerjasama dengan Tesla juga bertepatan dengan portfolio pembiayaan auto EV bank berkenaan yang selaras dengan agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus secara meluas. Sementara itu, pengarah serantau Tesla, Isabel Fan berkata, sejajar dengan sebahagian komitmen Tesla di Malaysia, syarikat tersebut telah menyediakan pelan pembangunan menyeluruh bagi kelancaran pengalaman bagi pemilik kenderaan berkenaan. Kita ke berita sukan. Johor Darul Takzim dilihat perlu memberikan tumpuan penuh bagi pertemuan malam esok dengan Kuala Lumpur City FC di Stadium Sultan Ibrahim kerana menilai taktikal Boyan Hodak yang bakal menggoyahkan pasukan JDT. Turun di laman sendiri memberikan kelebihan buat skuad Harimau Selatan untuk beraksi dengan lebih baik. Namun anak buah Esteban Sulari perlu berwaspada dengan jentera serangan KL City. Menurut bekas pemain Johor FA Hasni Zam Uzir, Hodak adalah seorang jurulatih berpengalaman dan bijak mengatur strategi, membolehkan pemainnya menyerap tekanan walaupun diasak teruk pihak lawan. Hasni Zam memberitahu ketajaman senjata import Harimau Selatan yang dibarisi Bergson da Silva, Fernando Forestieri dan Diego Luis Santo, serta bintang muda Arif Aiman Hanapi menjadi penentu perlawanan final nanti. Katanya kelibat pemain-pemain ini jarang menghampakan ribuan peminat JDT ketika beraksi di gelanggang keramat yang menyaksikan banyak pasukan tersungkur dengan jaringan yang besar. Tambahnya, faktor padang dan atmosfera di SSI juga menjadi faktor pemangkin yang memberi kelebihan buat JDT beraksi dengan kekuatan penuh serta mempamerkan permainan berintensiti tinggi. Manchester City sudah mencapai persetujuan dengan Leipzig untuk menandatangani Joško Gvardiol dengan nilai perpindahan termahal dunia bagi seorang pemain pertahanan. Bintang Croatia itu akan menandatangani perpindahan bernilai lebih 500 juta ringgit dan ini bermakna dia akan mengatasi rekod pertahanan termahal dunia yang ketika ini dipegang oleh Harry Maguire selepas Manchester United membayar lebih 400 juta ringgit daripada Leicester City pada 2019. Nama pemain berusia 21 tahun itu menjadi sebutan sejak berpindah ke Bundesliga pada 2020 dengan membuat 87 penampilan bersama Leipzig dan memenangi Piala Jerman bagi 2 musim berturut-turut. Untuk rekod, Gvardiol telah membuat 21 penampilan bersama skuad Croatia selain turut beraksi dalam Piala Dunia Qatar tahun lalu di mana negaranya menduduki tangga ketiga. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 22 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.